Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi yang mulia boleh kita sama-sama untuk menunaikan satu perintah Allah Ta'ala, dan perintah ini merupakan perintah yang sangat berat, utamanya orang yang munafik. Mereka kirakan semaya subuh merupakan salah satu daripada perkara yang amat berat bagi mereka, sehingga Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, kalaulah dia tahu kelebihan semaya isya dengan semaya subuh ni, dia nak buat lagu mana keadaan dia? Walaupun ngakak dia nak mari dah, walau kana habwan. Mana kata semaya yang mana orang munafik dalam keadaan dia masih seronok dengan tidur balik malam, waktu isya ni dia nak berehat dah, esok nak pergi kerja lagi. Betul Ustaz biasa pergi di Singapura, orang ni kena tewas dengan masa, tong keng kan kap wela. Kita ni lepas pada ayat kukuk bangun tidur, ayat kukuk baru kita bangun tidur. Orang Singapura ni dia kena bangun tidur ni sebelum daripada ayat kukuk lagi. Dia nak pergi kerja pukul 8, pukul 5 ada setengah-setengah orang tu 4:30 ni kena bangun dah. Ustaz tanya, bapa kena awal gitu lalu? Dia kata kalau tak awal ni tak ada. Dia kena tewas dengan masa dia. Habis itu alhamdulillah, salah satu daripada nikmat yang besar ni, kita tak tewas dengan kerja, tapi kita nak tewas dengan ibadat. Dan Nabi SAW sebut lagu mana orang mari semaya awal? Nabi kata lagu mana? Walau ya'lamun nasu ma fil hak tu kelebihan orang ber dan juga dosa yang pertama. Kalaulah dia boleh buat huni untuk nak jemput kerana apa? Kerana dia nak dosa yang pertama dan juga dia nak ber kerana kelebihan dia ni. Lagu mana Nabi kata? Kalau kena jemput pun dia nak jemput. Mana kata dia tewas nak kebaikan. Pak kita ada tak siapa setara tu? Baru ni di Saudi ke? Semaya satu semaya ni tok bila 2 orang. Pak kita balas sebab tak boleh makan. Balas sebab makan tak cukup. Tapi di Saudi baru ni balas sebab nak jadi orang best. Sebab nak memanggil orang pergi masjid ni, siapa ko anak kocing atau email tu tok bila pergi ambil sepotong seorang. Pitu kanan tok bila hak ni, pitu kiri tok bila hak ni. Bahawa siapa waktu pak tu belum, bukan siapa masa, tapi tak siapa masa lagi. Dua-dua tok bila duduk nusuk tak sewi tahu kata aku mari dah. Bawa tengok masa orang nak bel hak tu buka pintu, hak ni buka pintu unga mari pak tu badu pio buka pika dulu. Ada tak pak kita?
Allah, dia tahu kelebihan. Dia tahu kelebihan, kata sebab Nabi royak. Lau ya'lamun nasu fin nida. Kalau manusia tahu kelebihan mangi orang. Panggil orang gimana? Panggil orang pergi cari kejayaan. Dalam satu hadis Nabi kata lagu mana? Nabi kata lagu mana? Berkenaan kelebihan orang mangi orang. Al-muazzinu yughfiru lahu mada sautihi wa ajruhu mislu ajri man shalla ma'ah. Oh, besar kelebihan Nabi SAW. Dia sebut berkenaan dengan suara ni. Suara Masjid Zabidah ke umur ustaz dengar. Abadi suara pagi-pagi dengar semua. Tapi waktu lain tak berapa dengar. Moga dia apa dia panggil suara lain dia sekson. Tapi waktu pagi ni dengar. Cuba kita tengok. Suara Abadi ni kau je. Teragi kecek dengan dia. Tapi bo dia band ni dalam pika ni jauh mana. Orang mari semaya mada sautihi ni makna kata derah mana suara dia ni Allah Ta'ala nak beri keampun ni kepada dia. Dan juga orang mari semaya sekali dengan dia dengan sebab dengan suara dia Allahu Akbar. Hebatnya satu kelebihan hak tu azan. Kita pergi pula hak kita nak kecek saat ni. Dan juga kelebihan yang kedua, kalau dia tahu kelebihan mari semaya awal waktu. Walau ya'lamun nasu ma fit tahjir. Lagu mana keadaan tu Nabi kata? Nas cahaya lastabaku, dia akan beromo. Masjid ni tak ada tempat luar. Badu nak mari dulu. Kita ni gapo kita badu gi dulu. Badu gi dulu kita buat gapo? Kalau orang ajak makan. Oh, orang nasi tak masuk lagi ada dah dia ni. Dah. Tapi masjid awal ni ada tak masjid awal, mari masjid awal sebelum daripada waktu dia. Dan juga dua semaya yang Nabi royak bahawasanya kalau dia tahu kelebihan semaya dua semaya tadi al-atmah wal wasubhi. Semaya isya dan juga semaya subuh ni la atauhuma walau habwan. Dia akan mari walaupun ngakuk. Tak banding pada fok kita ke. Kalau ada duit belakang rok, belakang paluk. Orang royak kata dalam rok tu ada duit 100,000 juta. Adik, lagu mana adik? Rima ada. Ula ada. Kita nak buat ke mana? Nak pergi tak? Fok kita nak pergi tak? 100,000 juta. Dan juga siapa-siapa pergi orang mula-mula je boleh kuat duit tu. Orang lama dua tak boleh dah. Tu misal contoh. Tapi kalau orang tak tahu belakang tu ada duit banyak ni, dia pergi tak? Dia masuk tak? Dia tak masuk dulu dah. Hak ni cari bedeh, hak ni pakai baju, tak sewi ular ketik, tak sewi. Lah gilah tujuan nak kepada hasilnya untuk nak boleh duit tadi. Walau bagaimanapun dia usaha supaya nak kepada benar tadi. Tetapi oleh kerana akhirat perkara yang manusia tak nampak. Akhirat ni adalah perkara yang manusia tak nampak. Siapa buat gotu, boleh gotu seperti mana Ramadan sebut tadi, Ustaz Ramadan sebut tadi. Apa dia? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab. Tidak ada apa dia panggil sekatan pahala dengan sebab kesabaran dia. Tapi payah tak nak buat? Payah tak nak buat? Payah tak? Sabar semaya, sabar dalam ibadat. Banyak di antaranya sabar. Baik. Pagi ni kita ambil sedikit sebelum daripada kita nak semaya duha dan juga kita nak sarapan pagi bersama.
kejayaan yang Allah Ta'ala sebut. Ni yang ของความสำเร็จ dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut, dan dalam hadis pun Nabi SAW sebut kejayaan. Gapo kata kejayaan yang kita pernah dengar? ความสำเร็จที่เราเคยได้ยิน kita ตั้งนิยามคำว่าสำเร็จ gapo dia? Kejayaan ni gapo kejayaan? Gapo jaya? Jaya pun. Jaya, Fahid. Samrit. Gapo? Ni'yam hok kita tak kata apabila kita sebut kata berjaya. Gapo dia jaya? Jazakallahu khairan. Jaya yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, yang pertama, Allah Ta'ala buat mari kejayaan orang beriman sebenar-benar jaya. Kita ni kita kata jaya-jaya ni orang yang boleh duit haji mahal, orang yang boleh peringkat tinggi, orang yang boleh barang yang kita tak boleh. Oh, jaya dah. Jaya dah. Tetapi Allah Ta'ala apabila dia sebut kejayaan, dia sebut hak mocok sekali. Dia sebut hak sudyat sekali dalam kejayaan. Orang beriman ni jaya dia Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun. Gapo kejayaan orang beriman yang sejati? Allazi nahum fi salatihim khashi'un. Jaya yang pertama kita boleh balik kepada suratul Mu'minun, ambil daripada ayat yang pertama sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam poin-poin yang Allah Ta'ala mari jelas kejayaan orang yang beriman. Utamanya Allah Ta'ala sebut salatihim khashi'un. Apa Tuhan tak sebut kata orang yang berjaya, iaitu orang yang dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bapa Allah Ta'ala tak sebut orang yang berjaya, orang yang boleh sekian. Tetapi kuam sudyat di dalam kehidupan manusia ni, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semaya yang khusyuk berjaya dalam hidup. Yang pertama, apabila kita sebut pasal semaya khusyuk, kita klik kepada perkara tadi. Semaya khusyuk, gapo kata kita alak-alak nak semaya khusyuk? Kalau kita mari dalam keadaan kita seribu, apa Nabi suruh mari awal? Kerana mari awal ni tanda kita tak serabut. Kita tak serabut dengan urusan dunia. Ni kita mari semaya lepas pada kerja. Bawa kita mari, kerja tak habis lagi, masuk dah waktu. Mari, tak ada. Setelah lagi janji dengan orang pula. Jadi tak khusyuk. Sebab tu adik-adik ni usaha. Masa tak ada kerja ni lah kena usaha buat lagu mana pergi masjid awal, saing dengan masjid. Seperti mana seorang sahabat ni dia kata, aku sebelum nikah ni hidup aku duduk dengan masjid. Sebelum nikah dia ni hidup dia duduk dengan masjid. Mari masjid awal, duduk dalam masjid, niat iktikaf masjid. Tapi apabila mula mari seribut kerja ni, tak ada dah lah. Cuma nak ayat kata alat untuk kita nak dapat kejayaan ni, Allah Ta'ala buat mari salatihim khashi'un. Nabi SAW Nabi sebut 3 perkara yang Nabi SAW suka. Nabi SAW kasih pensing ti Nabi cap 3 perkara apa tu? Yang pertama hubbiba ilayya minad dunya. Aku lebih kasih daripada dunia lagi 3 perkara. Gapo dia? An-nisa, orang tinu. Yang kedua, wal utur, minyak bau. Yang ketiga, semaya yang khusyuk. Semaya yang khusyuk. Semaya Allah Ta'ala sebut apa berkenaan dengan semaya? Sabit tu bapa semaya ni kejayaan. Semaya bapa jadi kejayaan.
Dan Allah Ta'ala tak sebut sekadar semaya. Demo ni mari masjid semua 5 waktu. Tak. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tuhan nak kualiti dalam semaya. Kunepap dalam semaya. Fok kita biasa tengok orang kelas 6 hom, orang wak minyak bau. Minyak bau ni dia wak daripada behel-behel. Ada hok ni ambil kayu, hok ni ambil bunga, hok ni kalau kita pergi taih ni, kita boleh pergi di satu rongan. Dia wak kelas 6 hom, nak boleh minyak bau sebotol ni ke, dia kena pakai kalau dok kulap ni, dia kena pakai dok kulap berapa banyak. Kena pakai bunga mawar berapa banyak baru nak boleh tubik hasilnya minyak wangi, minyak bau. Kita tengok orang buat mai Krishna, dia panggil kayu depu. Orang Arab suka. Nak boleh satu botol kecil je. Dia kena bakar, dia kena buh kayu, dia kena buh obat, dia kena Allahu Akbar. Kalau kita tengok, oh baik beli hak sudahlah seni. Nak ayat tu kerabunkan nak tubik. Lepas tu apabila tubik tadi, orang kata lagu mana? Tengok kayu biasa tak tahu lagi. Tapi boh tubik pak tu, boh tubik pak, tengok Ustaz Peso bawa orang Arab mari ke. Dia mari, dia tengok tu, dia kata, oh hak ni dia panggil darajah, hak genuh. Kretam. Tengok dengan mata baru tak bau lagi dia tu. Lepas tu orang royak rongan kelas 6 hom, dia kata, oh jala, hak ni hak tak molek sekali dah, hak murah sekali dah. Lepas tu dia kata, aku nak tengok 2 jubur ni. Tuan kata gimana? Oh jala 2 jubur ni hak mahal dah ni. Tengok, dia tengok tu tahu dah bahawa dia tek pak tu siung, dia tek siung. Akhir dia kata, aku nak hak ni. Sebab oleh kerana kualiti bau kuam tontan hak bau dia tu lebih banyak daripada hak lain-lain. Dia jom pilih harga mahal. Sebab tu orang apabila dia pilih satu perkara ni, dia pilih kualiti, dia pilih khunafab. Betul Allah Ta'ala ni dia nak masuk orang dalam syurga ni, Allah dia ambil hak khunafab belaka. Hak pasang apa dia panggil upih patah ni dia tak usah. Dia semaya munafik, semaya munafik. Munafik semaya tapi dia semaya ke mana? Yuraunan nas, semaya untuk nak orang tengok. Ustaz Mat mari weh, kita kena mari masjid nampak tak? Tapi tidak ambil kualiti dalam semaya. Sedangkan semaya ni inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Besarnya semaya. Dan juga dia bukan semua semaya. Kalau semua semaya boleh cegah munkar ni, makna kata orang munafik tak ada jadi munafik sore habuk. Tapi semaya mana? Semaya yang khusyuk. Tu kejayaan yang pertama. Lepas tu kita boleh apa dia panggil, klik tengok lagi di dalam surah tu Al-Mu'minun yang Allah Ta'ala sebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lidzakati fa'ilun. Tengok akhir seterusnya. Kejayaan salah satu daripadanya Allah Ta'ala sebut, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Ni kejayaan yang kedua. Bukan jayanya seseorang boleh gaji mahal, nego dia boleh buat belaka, tetapi kejayaan yang sebenar, siapa yang boleh jauh diri dia daripada api neraka dan boleh masukkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup manusia ni, hidup ni adalah ujian daripada Allah Taala, botosop daripada Allah. Allah Taala uji kita dalam kehidupan. Siapa kena uji berat? Siapa kena uji berat? Para Nabi. Nabi Allah Ta'ala uji berat. Sebenarnya kalau kita tengok, tak biasa rakyat sokmo pada waktu kita. Nabi gapo ratik seni? Nabi ada Nabi seni. Nabi ditimpa dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Padahal dia sebagai Nabi. Dia sebagai Nabi. Nabi-Nabi ni kalau kita kira kata, orang yang rapat dengan Allah kerana tamneng dia, kerana peringkat dia adalah Rasulullah, Rasul hak Allah. Kita ni tak ada ikatan gapo, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah je. Tetapi
apabila kita sebut berkenaan dengan Rasul Allah, sebenarnya Rasul Allah Ta'ala ciwitong di Nabi Muhammad tak ada dah kena uji gapo moga Tuhan wi baik dah kepada dia, tapi dok beranak ada dak ayah tak ada. Ni tahu mati pula emuk. Sehingga orang musyrikin kata, oh Muhammad ni anak orang tahu, tak ada orang nak kat dia. Fa'awa, Tuhan tinggal dia. Mana Tuhanmu Muhammad? Tengok Tuhan tinggal dah. Tengok orang kafir dia nyanyi kepada Nabi. Berat lagi Nabi Yusuf. Aku mana Nabi Yusuf? Allah hasak deki adik kakak. Nabi tu bukan orang tamadah, bukan anak orang kaya saja. Bukan dia sebagai Rasul Allah, tetapi di masa yang sama dia kena lepas masuk dalam telaga. Susah payah tak? Budak seorang duduk dalam telaga, orang lain ambil perak. Ada tak buat kita? Mama kita ni teruk tengah jalan, orang lain ambil perak. Tak ada. Nabi Ibrahim AS dakwah hijau berat, tapi kena menghadapi raja yang zalim. Allah Ta'ala uji, lepas masuk dalam api. Segala-gala perkara Allah Ta'ala uji Nabi, para Nabi. Tetapi apabila kita tengok kepada diri pok kita ni, Allah sikit je Tuhan uji. Tuhan uji dengan apa? Tuhan uji dengan apa? Suruh mari masjid. Allah Ta'ala uji buat kebaikan. Allah Ta'ala uji suruh sabar. Sikit-sikit je Allah Ta'ala kandak daripada buat kita ni. Tapi boleh buat tak buat kita? Allah payah. Sebab itu kejayaan yang kedua, Allah Ta'ala kata, mana-mana orang yang boleh buat tubik diri dia daripada azab api neraka, dan boleh buat masuk diri dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa udkhilal jannat faqad faz. Orang itu adalah orang jaya. Sebab itu kita nak jaya. Boleh tak kita buat maksiat? Boleh tak kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka? Tak boleh. Dan juga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak 3 kejayaan. Nabi kata, qad aflaha man aslam. Telah berjayalah orang-orang yang serah diri kepada Allah Ta'ala. Orang yang serah diri kepada Allah merupakan orang yang jaya. Orang yang serah diri kepada Allah Ta'ala, orang Islam ni orang jaya dah. Kita pen pusat ni, hak ni tanda kata kita ni berjaya. Tapi tak cukup sekadar kita sebagai orang Islam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam waruziqa kafafan. Orang jaya yang sebenar bukan ada orang ada duit roi palan. Orang jaya yang sebenar bukan orang ada duit banyak rumah. Orang jaya yang sebenar, Nabi kata lagu mana? Waruziqa kafafan. Rezeki dia ni cukup. Hidup dia cukup. Makanan dia cukup. Sebab itu Nabi SAW tak royak. Orang berjaya, kita jaya kena duit banyak. Oh tengok dia tu kereta baru pula. Jaya nego dia. Kita berjaya. Tapi Allah Ta'ala, Nabi SAW, Nabi apabila tengok orang berimej jaya ni, waruziqa kafafan. Rezeki cukup, tak ada kena curi duit orang, tak ada duk kena ambil barang orang, tak ada duk kena butai duit orang. Hari ni makan pagi ada dah. Ruziqa kafafan, cukup. Setengah orang ni tak cukup. Tak jaya, tak cukup tu. Orang yang tak cukup dalam hidup dia, orang tak jaya. Abuk sama, nak cari duit mana, nak warga ni pula. Kita harang saitoeng. Kita cari cerita untuk serabut. Ada setengah orang, cuba kita tengok. Allah Ta'ala wik kepada dia cukup, tapi dia tak cukup. Lagu mana? Nak go tu, nak go ni. Dalam keadaan
Duit dia tak ada kali. Duit dia tak ada, tapi tak boleh kita nak tunjuk kat orang kata kita pun boleh buat serupa dengan orang. Makan ni cuba kita tengok hari ni orang makan lagu mana. Makan Allah, makan nasi pingin kenyat dah. Tapi bo dia makan udai go ni mari pukul ramai turun dalam sosial. Nak ayat kata ciwit di. Ciwit di. Duit ada metong pai pengkai, tapi akhir sekali tengok Allah, utai pun banyak. Nampak tak? Habis tu for kita ingat molek kata sebenarnya rezeki cukup adalah nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Rezeki cukup. Sahabat ni kalau kita tengok sahabat ni ada kumpulan sahabat daripada orang yang kaya. Sahabat ada orang kaya. Cuba kita kat contoh sahabat kaya. Kaya lagu mana sahabat ni? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kaya. Cuba kita tengok dia kaya lagu mana. Dia kaya cukup ke dia kaya tomok? Tomok. Tomok ni makna kata kaya tak cukup. Kaya tak cukup. Allah duk kaya tak cukup makna kata duk cari dunia siapa kau tak ada akhirat. Tu makna kaya tak cukup. Orang nak ada duit halan, roilan, ikut dia lah tu. Sebab waruziqa kafafan ni sini ni makna kata Allah Ta'ala wi rezeki mengikut kerja masing-masing. Orang ni dia kerja motong, dia usaha cari duit beli getah. Beli getah, khabar-khabar satu masa dia boleh memotong. Lo ni duit duk masuk 25,000 boleh. Hak tu cukup bagi dia. Orang ni pula kalau kita tengok dia, Allahu Akbar. Kalau kita tengok dia kerja dia letih penat, duit haji dia 100,000 sebulan misal tu. Cukup bagi dia. Bukan makna kata cukup ni fok kita fikir kamu apa piang ni makan nasi dengan ulai. Allah tahu sama makan ikan lah, makan dengan lobok jadilah. Sama belacan campur dengan apa dia panggil cicah dengan pucuk paku. Ikan ni makan hak lu. Makna cukup dak. Cukup ni mengikut keadaan masing-masing. Kuam popiang you kap tuarau. Fok kita popiang atas kemampuan masing-masing. Ning kita duit tak ada tapi nak pada benar mahal. Hak tu tak popiang lah dia panggil. Tidak, dia panggil waruziqa kafafan. Dan juga yang ketiga, Allahu Akbar. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Wa hati dengan benar Allah Ta'ala bui. พึงพอใจในสิ่งที่มี Allah Ta'ala wi gapo berasa cukup semua. For kita ada tak berasa tak cukup? Kalau makan nasi namah tu lah tak ada gapo. Tapi berasa tak cukup. Oh saya aku tak jadi anak dia tu. Tengok ayah dia tu beli motor kok dia. Berasa tak cukup tu. Padahal rautang rusuk piang po. Tengok for kita ni khususnya adik-adik pelajar. Adik-adik pelajar nikmat yang paling besar ni. Nikmat yang paling besar bukan orang ada duit banyak. Gapo nikmat paling besar? Cuba tanya ayah-ayah. Cuba tanya pak orang tersat. Lo ni tengok pak kita. Kena pergi ngaji hari Ahad. Pak kita ni jok budak-budak boleh ngaji. Nikmat besar. Cuba tanya acang. Oh ustaz, tak boleh nak ngaji dulu ustaz. Orang tua lagu tu, orang tua lagu ni, setengah-setengah orang ni, orang tua tak faham. Dulu ni kita rakyat zaman dulu ni. Orang tua kata, oh tak usah ngajilah agama. Nak ngaji apa agama lama ke besar sikit lagi, tak ada kerja, nak kerja. Lepas tu orang tua pula tak sewi kita ngaji. Bawa molek mari belakang. Allah sesawi kita tak ngaji kita zaman dulu ni. Ngaji bukan nak ngajar, tapi ngaji untuk nak beramal dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bukan makna kata orang Allah Taala nak bagi kebaikan ni umur besar. Orang tino ramai supaya ngambil mi 3 orang hak dia. 3 orang hak ni Nah. Kereta banyak putih dak bukan. Tetapi orang yang Allah Taala tafakuh fid din kepada dia. Faham agama dia. Faham agama. Buat satu perkara nak buat satu perkara atas dasar tak boleh ni Islam lari. Faham agama. Tu di antaranya. Sebab itu kita kena berasa cukup dengan pemberian yang Allah Ta'ala wi, dan juga kita kena berasa percaya dengan hak kita ada. Tak boleh mari keadaan tomok, tapi
satu tomok kita boleh tomok. Ustaz cekor kat fok kita. Tomok gapo kita boleh tomok. Wa amale. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allahu akbar. Ni tomok Allah Taala sebut berkenaan dengan tomok. Dia sanggup tubik daripada tempat tidur. Tengok. Allahu akbar. Tak usah tanya ramai-ramai fok kita. Pi atik semaya tahajud akad tangan. Tengok. Sanggup tinggal daripada tempat tidur. Sanggup tinggal daripada Ramadan. Tidur sedap tak? Tidur sedap tak? Ustaz tanya, tidur sedap tak? Manis? Sebab dalam air. Tidur sedap. Tapi sanggup tubik daripada tidur, Allah Ta'ala kata sanggup tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Tujuan apa? Khususnya waktu pagi ni adik-adik. Waktu yang orang warna suniyam, orang duduk tidur tu, jangan kita semaya kara. Doa dengan Allah Ta'ala ni adalah doa yang mustajab. Doa ni dia nak ada masa mustajab dan doa mustajab. Di antara doa hak mustajab ni doa dalam Quran. Rabbana Rabbana Rabbana, dia panggil doa mustajab. Doa mustajab ni doa Allah Ta'ala mudah terima. Cuba kita tengok Nabi Yunus. Nabi Yunus kan, dia duduk dalam perut apa? Dalam perut ikan hiu. Hut. Duduk dalam perut al-hut. Bahawa dia duduk dalam perut, boleh tubik tak buat kita? Akhir boleh tubik. Sebab apa dia boleh tubik? Sebab dia minta doa kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya Nabi Yunus ni kata ulama, dia duduk minta dengan Allah Ta'ala ni banyak dah. Ya Allah, minta aku tubik doa tu doa ni. Tetapi doa yang dia duduk minta bukan doa mustajab. Tapi bahawa dia minta doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tubik daripada perut ikan. Tapi itu doa mustajab. So lagi waktu mustajab. Masa mana mustajab? Lepas pada orang ber. Lepas pada orang ber, kita duduk tunggu di antara nak semaya kat tangan doa. Sikit apa dah? Doa mustajab. Waktu orang duduk tidur, tengok. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia duduk minta dengan Allah Ta'ala, tomok dia dengan Allah Ta'ala ni. Tapi dengan manusia ni dia biasa aja. Hari ni cukup dak nasi pinya ni? Cukup. Hari ni cukup dak pulut ikan kering pinya ni? Cukup. Tapi dengan Allah Ta'ala ni tak cukup dia. Ya Allah, mintalah ilmu banyak ya Allah, minta aku ngapa Quran habis 30 juzuk ya Allah, minta aku ngapa hadis banyak ya Allah, mintalah aku boleh jadi pendakwah ya Allah, mintalah tama'ah. Tomok dia dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab itu ni nak ayat kata merupakan nikmat besar apabila seseorang boleh beramal dengan apa yang dia tahu. Beramal dengan apa yang dia tahu. Tu di antaranya kejayaan yang kita dengar. Yang pertama, kejayaan orang beriman. Yang kedua, kejayaan apabila kita boleh jauh diri kita daripada neraka Allah Ta'ala. Yang ketiga, apabila kita sebagai orang yang serah diri kepada Allah, kita dapat rezeki, rezeki yang cukup, dan juga kita perhatian dengan Allah Ta'ala bagi. Yang terakhir, carilah kejayaan di dalam masjid Allah Ta'ala. Carilah kejayaan. Nak cari jaya di mana? Jaya kita nak cari mana? Cari dalam masjid. Kerana apa? Apabila kita dengar Toki Azhar dia kata apa? Ada satu kalimah berkenaan dengan jaya. Dia kata apa? Dia kata apa? Hayya 'alal falah. Marilah, mari mana? Bisi. Dak, bisi tak panggil kita. Seven tak panggil. Hayya 'alas solah, mari masjid untuk semaya. Kerana kejayaan yang ada di dalam semaya, ada di dalam masjid. Insya-Allah Taala itu sebagai sikit banyak kalau kita nak jaya, kita carilah
ketenangan kehidupan kita di dalam dunia untuk dapat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.